头上的题目就是 dosa iri hati. 就是嫉妒心的罪。 Nah, saudara-saudara kasih yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， menurut saudara, dari segala sesuatu yang kita miliki, apa sih yang harus kita jaga? 你们大家想一下，我们所拥有的，在我们身上所拥有的，我们希望要照顾的是什么？ Dari segala sesuatu yang kita miliki, 我 apa 们 yang 一 harus 切 kita 所 jaga? 拥有的，我们要照顾什么东西？ Ada yang menjawab, oh pikiran kita harus jaga, 有人回答是我们的思想、 harta kita harus jaga, 我们的财产、 kesehatan kita dan lain sebagainya 我 harus 们的 kita 健康，还 jaga. 有其他的， Semua itu baik dan penting. 这一切都是好的，也是很重要的。 Namun ada satu hal terpenting yang harus dijaga lebih daripada yang lain. 但是有一件我们更重要，我们要去照顾的， Apa itu, saudara? 那是什么呢？ Ada bisa jawab? 有人可以回答吗？ Ayo apa? 可以回答吗？ Satu hal yang paling penting harus kita jaga itu apa? 有一件我们最重要，我们要照顾的是什么呢？ Yes, hati. 对，是我们的 Itu 心， yang harus kita jaga. 这是我们要照顾的。 Jagalah hati kita baik-baik. 我们要好好来照顾我们的心 Mengapa？ 为什么呢？ Sebab hati kita itu menentukan jalan hidup kita. 因为我们的心就是我们唯一为我 Ada 们 korelasi 走的路， antara hati kita dengan jalan hidup kita. 因为我们的心和我们所要走的路是有连接的。 Banyak orang berkata bahwa otak manusia lah yang menentukan jalan hidup manusia. 有人说是我们的头脑是来定我们的路的， Tetapi Alkitab berkata bahwa hati kita lah yang menentukan, 但是呢，圣经是说我们的心来定我们 bukan 的 otak 路。 kita. Nah, di Amsal pasal 4 ayat 23 di situ dikatakan, Amsal 4 ayat 23, 箴言4章第23节这里说， jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 箴言4章第23节这里说的，就是你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。 Nah, saudara, hati memiliki peranan yang penting dalam hidup kita. 心就是我们的心是我们最重要的一件事， Hati adalah pusat kegiatan hidup kita. 是我们的终点。 Tapi saudara, 但是弟兄 ada 姐妹 satu 们， penyakit yang dapat menyerang hati kita. 但是有一种病会来攻击我们的 Ada 心， satu penyakit yang dapat menyerang hati kita. 有一个病会来攻击我们的心， Dan dampak dari penyakit ini sangatlah serius. 然后这个病呢是很严重的， Itu adalah penyakit iri hati. 这就是嫉妒，我们嫉妒的心， Yang dapat menyebabkan kerohanian kita kering bahkan mati. 这个会让我们的灵性会枯干。 Di Ayub pasal 5 ayat 2 di situ dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub pasal 5 ayat 2. 在耶波第5章第2节这里说的，愤怒害死愚妄人，嫉妒杀死痴迷人。 Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi saudara, jangan menganggap iri hati itu sepele. 所以我们千万不要说这个嫉妒心是小小的一个事情。 Iri hati itu biasanya bagi kita itu tampaknya sepele. 嫉妒心对我们来说就好像是一个小事， Karena seringkali itu rasa iri hati itu muncul tanpa kita sadari. 因为有时我们的这个嫉妒心啊，我们就是以往就会忽略了。 Dan hampir semua orang pernah mengalami yang namanya iri hati. 然后大部分我们的人都会有这个嫉妒心， Entah dia yang iri sama orang lain atau dia yang diirikan oleh orang 不 lain. 晓得他嫉妒别人或者别人嫉妒他。 Karena itu orang pun sering menganggap bahwa iri hati itu manusiawi. 因为有人说这个嫉妒呢，对人来说是平常 Iri 事， hati itu tidak berbahaya. 这个是不是很危险的事？ Bahkan sesuatu yang alami. 就是很自然的事， Tapi berhati-hatilah saudara. 但是千万要 Karena 小心。 firman Tuhan berkata mengingatkan kita bahwa akibat yang bisa timbul dari rasa iri hati itu
因为在圣经 bercongkak dalam hati kita itu sangat bahaya. 因为在圣经有记载着这个嫉妒心对我们基督教的人呢是一个很严重的一件事。 Mari kita buka satu ayat firman Tuhan 我们 dalam 来打开 Yakobus 3 ayat 16. 那我们来打开我们的圣经，在雅各书第3章第16节。 Yakobus 3 ayat 16. 雅各书第3章第16节。 Situ dikatakan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 这里说，在何处有基督纷争，就在何处有扰乱和各样的毁事，和各样的坏事。 Nah, saudara, iri hati dan mementingkan diri sendiri di sini akan membuka pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita. 这里说，如果我们有嫉妒纷争的心，这个会让我们打开一个心门，让这个魔鬼可以进入。 Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan berbagai macam kejahatan. 这里说，在何处有基督纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。 Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa dari mana iri hati itu, yaitu dari nafsu manusia dan setan-setan. 如果我们看在上半节，那个嫉妒心是从哪里来呢？就是从我们这个 Dari nafsu manusia dan setan-setan. 就是从这个魔鬼来的。 Nah, saudara tahu nggak bahwa pembunuhan pertama yang dicatat oleh Alkitab itu disebabkan oleh apa? 你们知道吗？这个从这个第一个罪就是杀人的罪是从哪里来呢？ Pembunuhan pertama yang dicatat dalam Alkitab justru berawal dari iri hati. 就是从这个嫉妒的心，嫉 Itu 妒 bisa 心 kita 来的。 lihat di dalam Kejadian pasal 4. 在创世纪第4章， Nggak usah dibaca ya, baca di rumah aja. Ketika Kain merasa iri hati kepada Habel. 当该隐嫉妒这个亚伯。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan, tanpa kita sadari, salah satu dosa yang paling banyak kita lakukan dalam kehidupan ini, kita sehari-hari adalah dosa iri hati. 在我们不知不觉当中，就是很严重的一件罪，就是这个嫉妒。 Dalam Alkitab juga banyak contoh tentang dosa-dosa iri hati. 在这个圣经也是有记载着这个有很多的这个嫉妒， Seperti yang tadi saya sebutkan Kain dan Habel. 就好像刚才该隐和亚伯， Karena Kain iri hati sebab persembahan Habel yang diterima, persembahannya tidak diterima. 因为该隐他就是不接受亚伯的祭被上帝接受， Iri hati. 嫉妒心 Bukan, akhirnya dia membunuh Habel adiknya sendiri. 使到他杀死了他自己的弟弟。 Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf karena iri hati. 约瑟的弟兄们把约瑟卖出去，也是这个嫉妒心。 Karena papanya lebih sayang, kelihatannya lebih sayang kepada Yusuf. 因为约瑟的爸爸更爱这个约瑟。 Orang Yahudi membunuh Yesus karena iri hati. 犹太人他们杀死了耶稣，也是因为嫉妒。 Rasul-rasul ditangkap karena iri hati. 这个祭司们被抓也是因为嫉妒。 Maka kalau kita lihat di kisah para rasul, Paulus mau diperhadapkan ke pengadilan juga karena iri hati. 所以这个保罗被抓也是因为嫉妒。 Nah, saudara, patutnya kita harus waspada supaya kita tidak mengidap penyakit yang satu ini. 所以我们千万要小心。 对这个嫉妒的 Nah, saudara-saudara Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， apakah setiap ketidaksenangan kita atau kemarahan kita kepada orang lain itu disebut iri hati? 是否我们对某些人不喜欢某些人，就是这个就叫做嫉妒呢？ Apa arti dari iri hati? 嫉妒的意思是什么呢？ Padahal setiap kali kita dalam hidup kita itu pasti pernah melakukan yang namanya iri hati atau diiri sama orang lain. 因为可能在我们当中，我们时常会有一个嫉妒别人，或者别人嫉妒我们。 Untuk mendapatkan gambaran tentang konsep iri hati, 我们要看一下这个嫉妒的konsep 观念是什 iri 么。 hati, ya konsep tentang iri hati. Itu kita bisa lihat di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 20 ayat 1 sampai 15. Saya tidak akan membacakannya. Silakan baca di rumah karena sangat panjang. 我们可以看在马太福音第20章里面， Matius 20 ayat 1 sampai 15 itu tentang apa? Ingat enggak? 马太福音第20章第1到第15节是 Tentang 关于什么呢？ bekerja di kebun anggur. 就是这个这些在葡萄
葡萄园的这些工人， Nah, saudara, sebenarnya konteks perikop ini memang tentang kerajaan surga. 他的题目是神的国度， Yaitu berbicara tentang anugerah keselamatan, kasih karunia. 就是这 Tuhan berikan 个 pada 恩 kita. 典的赏赐。 Tetapi dari perikop ini juga dapat mengajarkan kepada kita tentang konsep iri hati. 但是在这个题目也是教导了我们关于这个嫉妒心。 Nah, saya akan menceritakan kepada saudara secara singkat. 我要短短的来解释一下。 Itu perikop ini bercerita tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. 这里就讲到这些工园在这个葡萄园的这个工人， Pekerja-pekerja di sini sebenarnya ada 5 grup. 这些工人有5组。 Grup yang pertama, 第一组 yang datang pagi-pagi benar. 他是早晨来的， Itu bisa dilihat dari ayat 1 sampai 2. 这里可以再看在1到第2节， Di situ dijanjikan upah mereka berapa? 这里说他们的工钱是多少？ 1 dinar sehari. Mereka dijanjikan upah 1 dinar per hari. 他们的工钱是1天1银子。 Mereka yang datang pagi-pagi benar mungkin datang dari jam 5 pagi atau jam 6 pagi. 他们早晨就来了，清早就来了。 Dia kerja seharian lalu perjanjiannya dia akan dibayar 1 dinar. 他们工作一整天，但是他们的工钱只有1银子。 Nah, kelompok yang kedua 然后第2组 yang datang pukul 9 pagi. 大概是9点早上来 Itu 的， bisa kita lihat di ayat 3 sampai 4. 可以在3节和4节。 Grup yang kedua ini dijanjikan tentang upahnya itu dikatakan Tuhan itu apa yang pantas akan diberikan kepada mereka. Tidak bilang 1 dinar atau berapa, tetapi apa yang pantas. 这里说他的主人说所当给的，就是他们这个主人要给最好的给他们，没有说是1银子。 Kelompok yang ketiga 然后第3组呢， datang pukul 12 siang. 他是来自中午12点， Perjanjian upah untuk mereka juga sama. Itu Kamu apa yang tuh- pantas. 他们的工钱也这里说的也是像这里也说的是所当给的。 Grup yang keempat 第4组呢， adalah yang datang pukul 3 sore. 他们是来自是下午3点。 Perjanjian upah untuk mereka juga sama. Apa yang pantas. 这里说的所应给的。 Terus grup yang terakhir, yang kelima, 然后第5组呢， datang jam berapa? 他们来是几点呢？ Jam 5. 是5点，下 Jam 午5 5 点， sore. 下午5点。 Nah, tentang kelompok ini, tentang upah mereka tidak ada perjanjian apapun. 他们的工资也是在这里也是没有什么立业， Jadi, ada yang kerja 12 jam, 有人做是12个小时， ada yang kerja 9 jam, 有的是9个小时， ada yang kerja 6 jam, 有的是6个小时， ada yang kerja 3 jam, 有的是3个小时， dan ada yang kerja 1 jam. 也有1个小时的。 Dari mana kita bisa tahu bahwa yang datang jam 5 itu adalah dia kerja 1 jam aja? 我们哪里知道这个下午5点来的，他只做1个小时呢？ Karena bagi orang Yahudi, 因 itu 为 pergantian kalender, pergantian hari itu dimulai dari jam 6 petang. 因为 Bukan kalau kita kan di 00 jam 12 malam. Kalau mereka itu adalah jam 6 petang. 因为犹太人的这个换日是下午6点才换明天， Karena 算 mereka 是明天的。 berangkat dari penafsiran di kejadian yaitu jadilah petang, jadilah pagi. Jadi petang dulu baru pagi. 因为在创世纪那边有写是下午过后就是早晨， Nah, saudara, setelah pekerjaan mereka selesai, 所以当他们工作好的时候， pemilik kebun anggur ini yang mempekerjakan mereka memanggil mandornya 这个主人就叫这些他的管理人， untuk membagikan upah kepada setiap mereka. 就把这个工资分给这五组人。 Mereka akan memberikan kepada grup yang kelima dulu, yaitu yang datang jam 5 sore. 这个管理人他先要给这些第5组的，就是下午5点来的这 Yang baru 些工 kerja 人， 1 jam saja. 只做1个小时的工人， Nah, yang baru kerja 1 jam saja ini dibayar 1 dinar. 只做1个小时的工人，他们的工资是1个银子。 Melihat hal ini, para pekerja yang bekerja lebih awal, lebih banyak, lebih panjang, yang datang lebih awal, 看了这些第
第1到第4组的这些工人，他们看了这个做第一个小时的工人的 merasa 时候， semangat. Wow, dia bilang 1 jam aja udah dapat 1 dinar. Apalagi saya yang kerja 12 jam. 12 jam berarti 12 dinar. 他们就很开心看了，哇，他只做1个小时就得到1个银子，更何况我们这些做10个小时的，当然会得到12个银子。 Mereka berpikir pasti dia mendapatkan lebih banyak. 他们的想法就是我应该会得到更多。 Orang 1 jam aja dibayar 1 dinar. 他只做1个小时，他做1个小时已经得到1个银子了。 Tetapi apa yang terjadi sama kita kalau kita membaca seluruh firman Tuhan ini? 但是我们在读下去这些故事的时候，会发生什么事？ Ternyata mereka juga mendapatkan bayaran yang sama yaitu 1 dinar. 其实他们也是得到一样的工资，就是1个银子。 Yang kerja 12 jam 1 做 dinar. 12个小时的， 9 jam 1 dinar. 9个小时的 6 也 jam 是， 1 dinar. 6个小时的 3 也 jam 是， 1 jam 1 dinar juga. 3个小时、1个小时都一样，就是1个银子。 Hal ini membuat para pekerja yang masuk kerja lebih pagi itu bersungut-sungut. 因为这样的情况，让这些做早来的这些工人，他们就在那边埋怨了。 Jelas bahwa pekerja-pekerja yang pertama yang datang lebih awal itu merasa iri hati terhadap pekerja yang baru datang, baru kerja 1 jam. 当然，对这些清早来的这些工人，他们当然会嫉妒这些1个小时只工作1个小时的人的 Ini 工资 bisa 一样。 dibuktikan dengan kata-kata Tuhan itu di ayat 15 dikatakan di situ, atau iri hatikah engkau karena saya bermurah hati? 在这里马太福音第20章15节，这里我们可以看到，这里主人说什么呢？这里说， Atau iri hatikah engkau karena saya bermurah hati? 因为我做好了，你就红了眼吗？ Nah, saudara, mengapa mereka bersungut-sungut? 我们想一下，他们为什么会埋怨？ Saya tanya, apakah mereka dirugikan? 是否他们吃亏吗？ Yang datang pagi-pagi, perjanjiannya berapa? 他们清早来的， Satu hari upahnya berapa? 这里主人说什么呢？他们的工资多少呢？ Perjanjian dari awal upahnya dalam sehari itu 1 dinar, bukan? 主人已经说了，你们清早来的，我是给你们1个银子。 Apakah mereka dirugikan? Kan 是否 sesuai 他们 perjanjian. 是否他们有被吃亏吗？ Karena perjanjian dari awal upah sehari memang 1 dinar. 因为这里已经说了嘛，他们1天的工作只有1个银子， Jadi mereka itu tidak dirugikan. 所以他们没有吃亏啊。 Jadi mereka marah. 然后他们生气，因为 Mereka marah karena yang bekerja lebih sedikit itu diuntungkan. 因为他们说这些第5组只做1个小时的，他们赚了。 Nah, saudara bisa nangkap nggak? 你们可以了解吗？ Inilah konsep iri hati. Bahwa iri hati itu bukan kita marah karena kita dirugikan orang lain. Tetapi kita marah karena orang lain itu diuntungkan. 这里就是解释了这个嫉妒的意思，就是我们嫉妒不是因为我们吃亏，而是我们的另一边的这个人是赚了。 Nah, saya ulangin ya. 我重复一下， Iri hati itu bukan karena kemarahan kita karena kita dirugikan orang lain, bukan. 我们嫉妒不是因为我们生气，因为我们吃亏，不是。 Tetapi iri hati itu adalah kemarahan karena orang lain itu diuntungkan. 我们嫉妒是因为我们的这个别人我们生气，因为这个别人他们赚了。 Padahal kita tidak dirugikan. 其实我们没有吃亏啊。 Jika ada orang lain mendapat sesuatu yang lebih baik dari kita, Rugo. hati kita tidak senang, orang lain dapat mendapatkan berkat yang lebih daripada kita dan kita tidak nyaman dengan itu iri hati. 如果有人他们比我们得到更好的祝福，然后我们生气看这个别人赚，这个就是嫉妒的这个来源了。 Jika orang lain lebih dipuji, 但看我们看某些人他们被称赞，我们不开心。 orang lain dipuji apakah kita rugi? Enggak. 别人被称赞，是否我们吃亏呢？ Tetapi kenapa kita tidak senang? Itu Tapi- iri hati. 但是为什么我们不开心呢？这个就是叫做嫉妒。 Iri hati terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima bahwa orang lain lebih daripada dia. 嫉妒意思就是我们看见，当我们看见有一个人比我们更好， Lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih terkenal, lebih berbakat, dan lain 比 sebagainya. 我们帅，比我们英俊，比我们有钱，比我们有才华，这个我们生气，这就叫做嫉妒。 Nah, saudara, barusan kita sudah membahas apa itu iri hati. Apa itu konsep
iri hati. 刚才我们已经有提到这个嫉妒的观念是什么呢？ Kita tahu bahwa kita saat ini kita sedang hidup di masa di mana iri hati begitu merusak keluarga, persahabatan, masyarakat dunia ini. 我们活在这个就是很充满着嫉妒的这个时代。 Nah, saudara, apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari iri hati? 然后这个嫉妒的毁坏是有多严重呢？ Dampak yang pertama yang disebabkan oleh iri hati adalah 第一就是 iri hati kepada orang lain dapat merugikan diri kita sendiri. 嫉妒呢会让我们自己吃亏， Lebih dari yang pernah kita bayangkan. 就是我们所想的。 Di Ayub 5 ayat 2 tadi dikatakan apa? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub 5 ayat 2. 约伯第5章第2节这里说，愤怒害死渔网人，嫉妒杀死慈悯人。 Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. 箴言14章第30节，这里也说，心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。 Amsal 17 ayat 22 kita semua pasti hafal dengan ini ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. 箴言17章第22节，这里说，我们大家大概都知道，喜乐的心乃是良药，忧伤的灵是骨枯干。 Nah, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa iri hati itu dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh kita, loh, saudara. 所以说，我们大家要知道，这个嫉妒是会让我们 Mengapa bisa begitu? 生病的。为什么会这样呢？ Mengapa iri hati itu dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh kita? 为什么这个嫉妒会带来这个病痛给我们呢？ Seperti yang tadi firman Tuhan bilang, iri hati membusukkan tulang. 就好像刚才我们所读的这个刚才我们所读的在箴言，就是嫉妒的心会让我们的骨枯干。 Karena apa yang terjadi dalam jiwa kita itu juga berdampak kepada tubuh kita. 因为我们在我们里面在我们的心里所想的会影响到我们的生活。 Kalau kita stres misalnya, 比如说，如果我们 tubuh kita sakit, 我们有困惑的时候，我们会让我们的身体会生病，是吧？ iri hati selain merusak tubuh kita, membuat kita sakit. Biasa dengar nggak orang itu ada kepahitan, ya, ada pikiran benci seseorang, akhirnya sakit. 是否大家有听到吗？就是嫉妒的心，比如说，就是我们记恨别人呢，这个会带来这个病痛给我们。 Iri hati selain merusak tubuh kita itu juga merusak jiwa kita. 这个嫉妒呢，会伤害我们的心灵，会伤害我们的思想。 Karena iri hati membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. 因为这个嫉妒会让我们失去了这个喜乐和我们的平安， Iri hati juga merusak iman kita kepada Tuhan. 也毁坏了我们的信心对于 Sebenarnya 神。 saudara, kalau kita lihat iri hati itu lebih merugikan diri kita sendiri ketimbang orang lain sebenarnya. 我们可以看这个嫉妒心呢，会毁坏我们自己，更加毁坏我们自己，而不是别人。 Walaupun kadang itu juga memang merugikan orang lain, tetapi dampaknya lebih besar sebenarnya kepada diri kita sendiri. 虽然有时候会伤害到别人，但是我们可以看到它的伤害力更大的是我们自己。 Saudara, itu yang pertama, bahwa iri hati itu dapat merugikan diri kita sendiri. 刚才我们所看的就是嫉妒心呢，会让我们自己会吃亏。 Dampak yang kedua adalah 第二的影响呢， iri hati merusak hubungan kita dengan orang lain. 这个嫉妒的心呢，会让我们和别人就是有一个毁坏的关系。 Iri hati itu mengambil kasih dari hati kita. 这个嫉妒心呢，就是拿掉我们的爱心。 Itu sebabnya tindakan kejahatan dilakukan oleh sebab iri hati. 所以说，这个坏事呢，就是从我们的嫉妒心来的。 Jadi iri hati itu merusak hubungan kita dengan sesama kita, dengan orang lain. 所以这个嫉妒心呢，就是毁坏我们和别人的关系。 Kita bisa
melihat dalam Alkitab itu hubungan Kain dan Habel rusak gara-gara iri hati. 我们可以看在圣经就是该隐和雅各的这个关系会坏，就是因为这个嫉妒。 Hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya rusak karena 约 iri 瑟 hati. 约瑟和他的弟兄们坏，是因为这个嫉妒心。 Hubungan Saul dengan Daud rusak gara-gara iri hati. 扫罗和大卫他的关系坏，也是因为嫉妒心。 Waktu itu ketika rakyat bersorak-sorak, Saul beribu-ribu tetapi Daud berak-rasa gara-gara kalimat ini. Saul menghabiskan seluruh hidupnya untuk membinasakan Daud. 就是这一句话让了这个扫罗要杀死大卫。 Semua karena apa, saudara? 这些都是因为什么呢？ Semua karena iri hati. 这些都是因为嫉妒。 Tidak senang orang lain tuh lebih baik daripada dia. 他就是不要看别人比他好， Tidak senang orang lain lebih diberkati daripada dia. 不喜欢看别人被祝福。 Akhirnya itu membuat hubungan kita dengan orang lain itu rusak karena kita sudah dengan hati yang penuh kejengkelan. 这就带来了这个坏事，就是要让我们和这个别人隔离。 Bahkan kita ingin mencelakakan orang itu. 更且我们就是要伤害这个人。 Itu yang kedua, yaitu iri hati merusak hubungan kita dengan orang lain. 所以这个就是第二个的严重力，就是我们和别人我们就是跟别人有不能有亲密的关系了。 Dampak yang ketiga dari iri hati adalah 第三呢， iri hati membuat hubungan kita dengan Tuhan juga menjadi rusak. 嫉妒心让我们和神就是也是隔离了。 Iri hati dilarang sama firman Tuhan enggak? 嫉妒心神Dilarang. Jadi jika kita iri hati, kita melawan siapa? 如果我们嫉妒呢，我们是和谁对抗呢？ Kita melawan firman Tuhan, kita 我们就 melawan 是 Tuhan. 我们与神对抗。 Dan melawan firman Tuhan akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. 如果与神对抗呢，是让我们和神有不好的关系。 Saudara tahu kisahnya Miriam Harun? 你们大家有读过吗？就是米利亚和这个哈伦吗？ Iri hati Harun juga kan? bisa mendatangkan murka Tuhan atas diri kita. 这个嫉妒心也会让神发怒。 Begitu seriusnya dosa ini. 这个罪恶是这个嫉妒心的罪是很严重的， Seperti kisah Miriam yang iri hati kepada Musa. 就好像这个米利亚 Itu 嫉 bisa kita 妒 baca 摩 di 西， Bilangan 12. Ya, nggak usah dibaca. 在宿命记12章我们可以读。 Waktu itu Miriam dihukum kusta sama Tuhan karena iri kepada Musa. 这个米利亚就是被神惩罚，就是中这个麻风。 Nah, saudara-saudara kasih yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita sudah melihat berbagai dampak serius, dampak negatif dari iri hati. 我们已经看到了这个嫉妒的严重性，在刚才我们所读的圣经里面。 Sekarang bagaimana supaya kita itu bisa bebas dari iri hati? 然后现在我们要如何来脱离这个嫉妒呢？ Kita memang tahu itu adalah dosa, 我们知道这个嫉妒心是罪来的， tetapi banyak dari kita juga merasa sukar untuk mengatasi yang namanya dosa iri hati ini. 但是我们某些人他们也是觉得这个嫉妒要脱离这个嫉妒心是一个很难 Coba 的事。 periksa hati kita masing-masing dalam Mulai- kehidupan kita 我 sehari-hari. 们醒察我们自己的心，是否我们有这样的心？ Misalnya ada Hmm. rekan di kantor kita yang lebih mendapat perhatian dari bos. 比如 Nah, 在我们工作上有一个人被上司看中了， kita senang atau enggak? 我们开心或者不开心呢？ Di sekolah misalnya atau di 在学校， di kampus ada teman yang lebih pintar dan dipuji banyak orang. Kita 我 senang nggak? 们的同事被人家称赞，我们开心吗？ Di pelayanan di gereja ada rekan yang lebih disukai sama jemaat misalnya. Kita 在 senang nggak? 在教会侍奉，我们有些侍奉人，他们被会友们称赞，我们开心吗？ Di rumah ada kakak atau adik yang kelihatannya lebih sayang sama orang tua. 在家里，我们有哥哥、弟弟、妹妹这些更爱父母的，我们开心吗？ Kita senang atau enggak? 我们开心或者不开心呢？
Saudara-saudara kasih yang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， rasanya dosa yang satu ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, Justru- tanpa kita mengerti bahwa itu adalah dosa yang mematikan. 其实我们不知不觉有这个嫉妒的心在我们的生活当中。 Saya rasa setiap kita itu pasti sering melakukannya tanpa kita sadari bahwa itu adalah dosa yang serius. 我相信我们大家都有这样的观念，就是不知不觉就有这样的罪， Itulah tipu muslihat setan. 这就是魔鬼的毁坏。 Di Yakobus dikatakan tadi, ya, di situ dikatakan bahwa ini bukan hikmat dari atas, tetapi dari nafsu manusia dan setan-setan. 所以刚才雅各书里面说的，这个不是从天上来的，而是从这个魔鬼来的。 Nah, saudara, untuk mengatasi iri hati, hal pertama yang harus kita lakukan adalah 所以我们要脱离这个嫉妒心，第一件事我们要做的就是， pertama kita harus menanamkan ke dalam diri kita sendiri bahwa dampak dari iri hati itu pada akhirnya itu sangat merugikan diri kita. 所以我们要把这个观念放在我们的心里，就是这个嫉妒心呢，会有一个很大的破坏力在我们的生活。 Seperti tadi yang di Amsal 14 ayat 30 katakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. 就刚才所读的箴言，在14章第30节这里有说的，就是心中安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。 Siapa yang dirugikan? 谁被Kita yang lebih dirugikan kalau kita iri hati. 谁最吃亏呢？是我们自己最吃亏，因为我们自己有 Orang 这个 yang 嫉 kita 妒心。 irikan itu mungkin nggak sadar. 这个别人，我们记住这个别人，可能他们不知道， Tapi karena kita iri hati, kita tidak ada damai sejahtera, kita Tapi- jengkel, kita marah, akhirnya kita tidak ada sukacita dalam diri kita. Akhirnya itu mendatangkan keburukan bagi kita. 但是当我们有这个嫉妒心呢，这个会让我们有这个发怒啦，有这个其他的这种不好的事情发生在我们的生活。 Jadi dari firman Tuhan ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa iri hati itu bukan diri kita sendiri. 所以在这里就是告诉我们，这个嫉妒心呢，会让我们自己吃亏。 Kalau kita sadar dan menanamkan di dalam diri kita bahwa dampaknya begitu serius dari iri hati ini, maka itu mendorong kita untuk menjauhkan diri kita dari iri hati. 如果我们清醒的话，我们知道这些嫉妒心会让我们有一个很大的破坏力在我们的生活上，我们就会脱离这个 Itu yang Situasi. pertama, bahwa kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa dampak iri hati itu sangat merugikan diri kita sendiri. 所以 Yang 第一件 pertama, 事，我们要提醒，我们要警醒，就是这个嫉妒心呢，有这个大的破坏力在我们的生活。 yang kedua yang harus kita lakukan adalah bersyukur atas apa yang kita miliki. 第二就是我们要感谢感恩，就是我们所拥有的一切。 Bersyukur atas apa yang kita miliki. 我们要感谢感恩我们所拥有的一切， Jangan membandingkan kehidupan kita itu dengan orang lain. 千万不要把我们的生活跟别人来比对。 Kita kan sering kan biasanya lihat medsos gitu. Ih, ini wah dia enak sekali. 我们时常这样嘛，我们看在这个网络里面，就是在这个 Dia Facebook 我 bisa 们可以 beli 看到， ini, bisa beli itu. 哇，这个别人他可以买这个买那个， Ini hidupnya enak sekali 好像 diberkati 他的 sekali. 生活很好， Timbullah rasa iri hati, tidak senang. 就不知不觉有这个嫉妒心在我们的心里的。 Salah satu dosen saya berkata begini, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, sebab seperti matahari dan bulan masing-masing memiliki cahayanya sendiri pada waktu yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, jadilah dirimu sendiri. 所以千万不要我们自己和别人来比对，我们要变成我们自己。 Cobalah kita melihat apa yang sudah kita miliki, yang ada pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, bukan fokus kepada orang lain. 我们要看看焦点在我们自己，我们所拥有的一切，而不是和别人来比对。 Bukan fokus kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. 不是焦点，不是在别人拥有了什么， Ada gunanya. 没有用的。 Kalaupun kita merasa kurang dari orang lain, 虽然我们觉得我们比那个人更缺， coba kita renungkan sebenarnya ada banyak hal yang selalu bisa kita syukuri dalam hidup ini 但 karena 是呢，我 Tuhan 们 yang kita sembah itu adalah
Tuhan yang memelihara hidup kita. 但是呢，我们自己可以想一下，我们所拥有的一切，上帝赐给我们的一切，我们可以拿这些东西来感恩的。 Kalau kita iri hati sama orang lain, kita menghina, sama aja kita menghina Tuhan kita. 如果我们就是嫉妒别人呢，就好像我们侮辱了、羞辱了我们的神。 Setiap kita pasti diberikan berkat yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda oleh Tuhan kita. 我们的神 Setiap orang 是 itu 给我 tidak 们 sama, saudara. 上帝的福分呢，对某个人是不一样的。 Jadi jangan iri hati kepada milik orang lain. 所以我们千万不要嫉妒别人。 Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah, 第三，我们要做的是， ini biasanya paling jarang dilakukan. 这是很少去做的。 Bersyukur jika orang lain diberkati. 我们就是要感恩、感谢上帝，当别人被祝福。 Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. 圣经说呢，我们要喜乐，对于这些喜乐的人，然后我们也是要一起和这些一起哭的人。 Sebenarnya kasih adalah obat yang paling manjur. Ya, 其实 untuk 爱呢 menghilangkan 是一 rasa 个， iri hati kita. 其实这个爱呢是最好的良药。 Jika kita hidup di dalam kasih, kita justru akan senang melihat orang lain itu diberkati. Yoi. Berarti Tuhan kita tuh luar biasa. Tuhan Yoi. kita itu kaya. 因为当我们活在这个爱里面呢，我们就会有这个喜乐的心，我们就会觉得我们的神是富有的神， Tuhan kita bisa memberkati banyak orang. 我们的神会祝福某个人， Berkatnya itu tidak terbatas. 他的祝福是无限的。 Bukannya kita harus bangga dan bersyukur bahwa Tuhan kita itu ajaib. 是否我们可以骄傲，是我们的神是无限就是有权柄的神？ Tapi seringkali dari kita sendiri kan, seringkali kita tidak bisa bersyukur, malah kita merasa nggak nyaman ketika orang lain itu lebih diberkati, kelihatannya lebih daripada kita. 但是有时候我们会觉得，我们会有这个嫉妒心，当我们看别人更被上帝祝福。 Saudara, belajarlah kita bersyukur, sama-sama belajar, saya juga belajar bersyukur. Kita bersyukur ketika orang lain melihat orang lain itu lebih baik, mendapatkan berkat, kita bersyukur. 所以我们一起要来学习一下，当别人被祝福的话，我们也是要感恩感谢。 Yang keempat yang harus kita lakukan adalah 然后第四件事呢，我们要做的就 baca 是 firman dan berdoa. 我们要读经祷告。 Karena dengan membaca firman, apa yang kotor dalam hati kita itu 因为当我们读经，我们头脑里有 akan 有不好的事， dimurnikan dan disucikan. 会被纯净，会被圣洁。 Dengan membaca firman, hati kita akan disucikan dari hari ke hari. 当我们读经的话，我们的心呢就会被这个纯净。 Kita bisa melihat satu contoh, coba saudara ambil satu gelas air. 我们可以看，比如说，我们用一个比喻，就是我们拿一个 Ambil 杯， satu gelas diisi dengan air yang kotor. 我们拿一个杯，然后倒了一个不干净的水， Lalu saudara isilah dengan air yang bersih. 然后我们把这个干净的水也倒下去。 Lama-lama air kotor itu akan keluar, bukan? 不久后，这个肮脏的水它会流出来， Dan digantikan dengan air yang bersih. 被这个干净的水代替 Begitu 了。 juga dengan hati kita ketika hati kita penuh dengan kejahatan, 也一样的，当我们的心有这个 penuh 坏的 dengan 东 iri 西， hati, ketika kita disiramin firman Tuhan, 充满着这个嫉 lama-lama 妒心， segala karakter dia yang kita tidak baik akan dimurnikan. 然后当我们读经的时候，不知不觉我们的这个肮脏的东西就是被这个神的话充满。 Karena firman Tuhan adalah untuk menegur, ya, 因为 untuk 上帝 mengajar, 的话就是要提醒我们，要鞭打我 untuk 们， mengajar, untuk menuntun yang salah kepada yang benar. 就是带领我们走义路。 Yang kelima yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari iri hati adalah 第五件事我们要去做的就是 hidup dipimpin Roh Kudus. 被圣灵来带领。 Saudara, iri hati bila kita tidak selesaikan itu sangat bahaya dampaknya. 这个嫉妒心呢，如果我们不好好的去处理的话，这个是很严重的事情。 Dalam Alkitab itu iri hati tergolong sebagai perbuatan daging. 因为在圣经，这个嫉妒心是一个肉体的罪。 Dan di situ dikatakan barang siapa yang memiliki iri hati itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah loh. 如果人有嫉妒心，他就是不能得到神的国度的一部分。
Kalau kita baca di Galatia pasal 5 ya, ayat 19 dikatakan, saya bacakan buat saudara. 加拉太书第5章19节， Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 在加拉太书第5章19节到21节，这里有说了，权益的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、正经、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、旧嘴对不起，醉酒、欢样等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人，必不能承受神的国。 Nah, saudara sekasihan Tuhan, oleh sebab itu Paulus berkata di ayat sebelumnya itu ayat 16 itu katakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging seperti iri hati dan segala macam. 所以保罗就在上半节这里有说了，你们当顺着圣灵而行。 Untuk mengusir dosa iri hati, kita harus memberi diri kita itu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. 所以当我们要脱离这个嫉妒心呢，就是我们要让这个圣灵来带领我们。 Apa arti memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus? 意思是什么呢？ Memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus berarti kita membuka ruang untuk intervensi Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. 意思是说，我们打开我们的心门，让这个圣灵来进入我们的心，让这个圣灵来动工。 Memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus berarti kita meminta tuntunan Roh Kudus. 意思就是说，我们求这个圣灵来带领我们所行的一件事，某件事。 Dan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. 然后我们行圣灵所要我们行的事。 Memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus hanya dapat dilakukan dengan kesadaran diri kita sendiri dari waktu ke waktu. 这个就是我们自己的清醒的事情，我们要去做的。 Jika kita merelakan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, 那我们愿意把我们的一生交托给圣灵的话， maka Roh Kudus akan mengajar kita. 然后这个圣灵就会教导我们， Dia akan mengingatkan kita. 他会提醒我们， Dia akan menuntun hidup kita ke jalan yang benar. 他会带领我们走一路。 Pertanyaan kepada kita semua, apakah kita rela untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Kita mau tidak? 问题就是我们是否愿意把我们的一生交托给圣灵 Karena 来 kadang-kadang kan kita mengeraskan hati kita. 因为有时候我们更硬我们的心， Kita itu lebih senang mengikuti dagingan kita. 我们更愿意，因为我们觉得我们 Menuruti kedagingan kita. 因为我们就是我们肉体，因为我们就是肉体的情，我们更愿意去行。 Nah, saudara, tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah bahwa ia memiliki buah-buah roh. 就是被圣灵带领的人，他就是有这个圣灵的果子， Itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, 就是有 kesabaran, 爱、有 kesabaran, 安静、有 kebaikan, 平安、 dan segala macam. 有喜乐，还有其他。 Saudara-saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan pada pagi hari ini kita tahu bahwa dosa iri hati yang selama ini kita anggap sepele, 今天早上这个教导我们，这个嫉妒心虽然看见是一个小事， ternyata merupakan dosa yang menimbulkan dampak yang sangat serius dalam hidup kita. 其实呢会带来一个很大的破坏力到我们的生活。 John Stott, seorang teolog terkenal, pernah berkata begini, 有一个人这样说： semua kejahatan di muka bumi ini sebenarnya berawal dari satu sumber. 一切坏事在这个世界当中，它的来源只有一个， Yaitu kesombongan dan iri hati. 就是骄傲和这个嫉妒。 Kita bisa lihat contoh Alkitab, pembunuhan pertama dilakukan karena iri hati. 我们可以看到第一件的罪恶，这个杀人的罪恶就是嫉妒。 Nah, saudara sekasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， periksa hati kita masing-masing 我们 apakah 要 kita 审查我 masih 们自己的心，是否我们的心 iri hati dalam hidup kita. 还存着这个嫉妒的心。 Jika masih ada, buanglah segala iri hati kita dan bersihkan hati kita dengan apa? 如果还有的话，我们要把它清掉，用什么呢？
Seperti yang tadi saya jelaskan di atas, ada 5 yang harus kita lakukan. 就是刚才有5个步骤我们要去行的。 Karena sangat penting bagi setiap kita orang percaya untuk menjaga hati kita dari iri hati. 因为对我们相信神的人来说是一个很重要的事情，我们要脱离这个嫉妒心。 Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan. 所以亲爱的弟兄姐妹们， Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua yang selama ini mungkin tidak sadar begitu bahayanya dari iri hati ini. 希望今天早上的神的话能提醒我们，虽然这个看来一个很小事的这个嫉妒心， Kita dapat mengerti dan membuang iri hati dari hati kita. 我们可以把这个嫉妒的心脱离在我们的生活。 Ada 3 dampak yang disebutkan dari iri hati. 也有3大破坏的这个嫉妒心， Iri hati merugikan diri kita sendiri. 它会伤害我们自己，吃亏， Iri 自 hati 己吃亏。 merusak hubungan kita dengan orang lain. 我们和别人有破坏的事， Iri hati merusak hubungan kita dengan Tuhan. 也毁坏了我们与神的亲密的关系。 Yang harus kita lakukan ada 5. 我们要做的有5个步骤， Menanamkan dalam diri kita bahwa dampak iri hati itu begitu serius. 要把这个放在我们的心里说，这个嫉妒的心会有一个破坏力的在我们的生活，会让我们吃亏。 Yang kedua, belajar bersyukur atas apa yang kita miliki. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. 第二，不要和别人来比对我们的生活。 Percayalah bahwa Tuhan punya rencana berbeda-beda bagi setiap anak-anaknya. 我们要相信神的旨意在我们每个人的生活是不一样 Ada 的， bagian berkatnya tersendiri bagi setiap anak-anak. 有不一样的福分在我们 Yang 每个人。 ketiga, 第 belajar 三， bersyukur jika orang lain diberkati. 我们要学习感恩， Itu kita itu berarti Allah kita itu luar biasa. Ya, 我们要学习感恩， tidak 当别人 terbatas. 被祝福，因为我们看我们的神是无限的神。 Yang keempat, baca firman dan berdoa. Karena hanya dengan baca firman kita bersekutu dengan Tuhan, hati kita akan disucikan. 第四，我们要读经，我们要祷告，因为当我们读经祷告的话，我们的心会被纯净。 Yang terakhir harus kita lakukan adalah hidup dipimpin oleh Roh 第 Kudus. 五件事就是我们要被圣灵来带领。 Jika kita merelakan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, 如果我们愿意把我们的生活献给圣灵来带领的 maka 话， Roh Kudus akan mengajar kita dan menuntun kita ke jalan yang 然 benar. 后这个圣灵就会带领我们去走义路。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， setiap orang dikaruniakan kemampuan yang berbeda-beda. Harus 每 kita 个人 sadari. 每个人就是有不一样的恩典，我们自己要 Oleh karena 清 itu 醒一 kita 下。 tidak boleh merasa iri kepada kelebihan orang lain. 所以我们千万不要嫉妒别人有更好的有不一样的恩典， Seperti Yakobus bilang, ya, 就好像 iri 刚才 hati 雅各 akan 书说的， menimbulkan segala kekacauan dan kejahatan. 刚才雅各书第3章16节说的， Iri hati menimbulkan kekacauan dan segala kejahatan. 就是这个在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。 Sebaliknya rasa syukur mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera. 就是叫，但是呢，这个感恩的心会带来的喜乐和平安的心。 Bersyukur. 我们要感恩， Saudara pilih yang mana? 大家要选哪个？ Pilihan ada di tangan saudara-saudara kita. Pilihan ada pada tangan kita ya. 我们 Mana 的 yang 选择 kita 在我 pilih 们 itu 的手中 akan， menentukan hidup kita. 我们所选的就会带领着我们要走哪个路。 Jadi saudara-saudara kasihan Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， bersyukur pada pagi hari ini firman Tuhan menegur kita semua. 我们感谢今天早上的圣经， Supaya apa? 提醒了我们。 Supaya kita lebih baik. 直到我 Supaya 们怎 kita semakin hari hidup semakin serupa dengan Kristus. 直到我们每一天会更好，每一天会 Semua 更 kita 像 juga 耶 belajar. 稣。 Saya juga tidak sempurna. Saya juga pernah iri hati. 我也不是一个很完全的人， Tidak 我也是 ada 在学 satu 习，我也 orang 是有 pun, 嫉妒的心的人。 tak ada seorang pun di sini yang tidak pernah 在 rasa 这 iri 里 hati, bukan? 没有一个人是没有这个嫉妒心的， Tapi Tuhan itu baik. 但是神是美好的， Tuhan masih menegur kita berarti itu baik. 神还在提醒我们，这是代表着他是很好的神， Dia mau kita hidup sesuai karakter kerajaan surga. 他要让我们有这个好的品格。 Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. 希望今天早上的信息会祝福我们大家。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan telah menegur kami semua Tuhan, bahwa Tuhan, jika ada iri hati dalam hati kami yang selama ini tanpa kami sadari bahwa begitu besar dampaknya dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan itu bisa merugikan diri kami sendiri, merusak hubungan kami dengan orang lain,
bahkan merusak hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biar setiap kami boleh disadarkan Tuhan dan mau bertobat datang kepada Engkau Tuhan, memohon ampun di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan, murnikan hati kami Tuhan, sehingga hati kami Tuhan dijauhkan dari iri hati Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat berfokus kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang mengajar Tuhan, Kau yang mengingatkan setiap kami Tuhan, agar hidup kami seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Agar semakin hari hidup kami Tuhan, semakin serupa dengan Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena sampai hari ini Kau terus berbicara kepada kami. Kau terus menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.